Program kerajaan memang kurang. Bagi allowance dengan nasi bungkus pun belum tentu orang nak datang. Okey, ni ramai juga ni. Ketuk gong cepat. Mana ada gong? Ting kosong je ni. Gong lama dah rosak. Biasalah pembekal kroni. Harga mahal, barang hampir. Okey, ketuk. Gua anak umum ni. Dengar sini semua rakyat negeri Putrajaya. Ada pengumuman di sini. Taib Mahmud. Sultan Negeri Putrajaya, iaitu ke bawah Buli Yang Maha Mulia Sultan Paduka Ahmad Bijan Al-Malaun Masya Allah, telah berkenan menganjurkan sebuah pertandingan. Dengar betul-betul? Taib Mahmud. Pertandingan tersebut ialah pertandingan bercerita kisah-kisah bohong rakyat. Taib Mahmud. Oi, Mak Gepo, kau boleh jangan kacau aku, boleh tak? Benda kau bisik Taib Mahmud ni dah macam iklan kurma, kau tahu. Ini pun saudagar kurma yang taja perjalanan kita ni. Okey, kau diam. Ketuk lagi sekali. Dengar sini semua penduduk negeri Putrajaya. Sultan kita, ke bawah Buli Tuanku Sultan Paduka Ahmad Bijan Al-Malaun Masya Allah, berkenan menganjurkan sebuah pertandingan bercerita kisah-kisah bohong rakyat. Syarat-syarat pertandingan ialah peserta mestilah menyampaikan sebuah cerita bohong di hadapan Sultan sendiri. Apa saja cerita asalkan berbohong. Barang siapa di antara peserta yang berjaya membuatkan Sultan berkata, cerita kamu ini bohong lagi tipu, maka dialah dianggap pemenang. Hadiahnya ialah dapat berkahwin dengan puteri Sultan sendiri, iaitu Tuan Puteri Kelopak Pandan Mulut Lebar. Best. Dengar ni. Tetapi, jika peserta gagal membuat Sultan berkata, cerita kamu ini bohong lagi tipu, peserta akan didenda membayar 2 kali ganda bil air, cukai pintu dan cukai pendapatan selama 5 tahun. Dengar. Pertandingan akan bermula pagi esok jam 8 waktu Mongolia. Ayo mendaftar. Terbuka kepada semua lelaki muda, tua, duda, bujang dan gagalis. Okey, sekian. Jumpa di sana ya semua. Gagalis tu apa? Kau diam ah. Jom balik. Taib Mahmud. Bendahara, sudah dibuat pengumuman pertandingan? Ampun tuanku. Sudah tuanku. Patik juga sebagai ketua umum telah berjumpa pegawai khas tuanku, Mak Kepo umumkan. Bagus bendahara. Ramaikah yang daftar untuk menyertai pertandingan bercerita kisah-kisah bohong rakyat ni, Datuk? Ada 1,000 orang tuanku. Ada yang patik paksa pun. Patik ugut supaya masuk tuanku. Bagus Datuk bendahara. Bukan rakyat kita je yang masuk tuanku. Pendatang Indonesia, Myanmar, Bangladesh dan Nepal pun mendaftar sebagai pengundi. Sebagai peserta tuanku. Oh, bagus. Tak sabar rasanya beta nak menunggu hari pertandingan esok pagi. Tak sabar juga beta nak dapatkan pemenang yang akan menjadi suami kepada puteri beta. Almaklumlah, sejak puteri beta putus tunang dan diperdaya putera Raja Kazakhstan, hidupnya bermuram durja. Kalau dapat calon suami, sudah tentulah ceria balik semula hidupnya. Mudah-mudahan begitulah tuanku. Molek begitulah tuanku. Ampun tuanku. Bukan ananda beta sahaja. Isteri beta, Permaisuri Paduka Bunga Ros Lebar pun begitu. Sering berduka. Tiada mahu melayani keinginan beta lagi. Apabila beta menyapa, ditengkingnya beta. Sehingga beta jadi takut akan wajahnya yang menyinga tu. Sabarlah tuanku. Semuanya pasti berlalu.
갈아탔던 그때로 돌아가고 싶은데 왜 자꾸 날 밀어내려 해 Why do you push me away I don't want nobody 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 but you Demikian tadi persembahan K-pop yang didatangkan khas dari negara Korea dengan harga 2 juta ringgit yang dipungut dari cukai hiburan rakyat. Sekarang tibalah masa yang ditunggu-tunggu, iaitu pertandingan bercerita kisah-kisah bohong rakyat. Datuk, apa hal tak ramai penonton ni? Peserta 1,000 orang. Penonton apa hal 23 orang ya? Ampun tuanku, yang lain pergi demonstrasi nak gulingkan tuanku di depan masjid tuanku. Ramai ke kat sana? Kalau ikut kiraan Datuk Menteri Keterangan tuanku, berdasarkan kaedah fotograf per square tuanku, 1,000 orang je. Oh, 1,000. Sikit tu. Okey, teruskan. Menjunjung perintah tuanku. Baiklah. Tanpa membuang masa, kita menjemput peserta yang pertama. Tak payah berampun-ampun lah, lambatlah. Salam satu Putrajaya. Nama Patik, Mak Ijam. Patik ada suatu cerita tuanku. Semalam Patik dengar dari sepupu Patik yang tinggal di negeri lumpur berkuala ada peristiwa pelik. Beberapa orang wakil rakyat di sana telah disumpah Sang Kelembai menjadi katak tuanku. Katak yang disumpah Sang Kelembai ini bising sekali tuanku. Kerana menurut sepupu Patik, Sang Kelembai sengaja ingin menguji diri ilmunya sendiri. Jika sesiapa sudi menjadi bahan uji kajinya, akan dibayar 5 juta. Tetapi apabila mereka menjadi katak, Sang Kelembai mungkir janji dan tidak mahu bayar. Malah mengekalkan mereka semua sebagai katak. Ada katak pakai kepiah, ada katak bawah kotak, ada katak pejuang akidah tuanku. Beta percaya cerita kamu. Kamu gagal. Aku akan denda kamu cukai selama 5 tahun. Ambil kau. Aduh. Pertandingan bercerita kisah-kisah bohong rakyat bersambung. Peserta kedua, ayo. Ambo berai. Ambo nak royak cerita adik kakak semua. Marilah saat sabi mari sini nak dengar cerita. Cerita ni lah weh. Baim. Apa benda ni? Cepatlah. Beta nak dengar cerita ni. Kau nak royak cerita sebenar. Kau mari dari Pasir Berdengung. Adalah sebuah negeri tu. Ada Tok Guru Silap. Tapi Tok Guru Silap ni, negeri dia rakyat hidup amai, damai. Tapi Islam, Hamadama Islam. Tapi Tok Guru Silap ni jahat. Kaki tena, minum arak, kaki judi lagi weh. Macam mana tuanku? Bohong tak cerita ni? Hebat cerita dia. Tapi beta pernah dengar cerita ni di surat khabar utusan bohong. Kalau cerita ni dah disiarkan di utusan bohong, maka kita mesti percaya tanpa ragu-ragu. Jadi beta percaya cerita kamu. Ibrahim, kamu gagal. Jangan lupa bayar denda. Aloh, weh, parutlah ni gana. Peserta ketiga. Peserta keempat. Peserta kelima. Peserta keenam. Peserta ketujuh. Inilah dia peserta ke 999. Nama saya Kadir tuanku. Dari Kelara Mari juga. Saya semalam ada mimpi tuanku. Saya anak raja juga. Dulu punya raja, saya sebenarnya anak raja tuanku. Sebenarnya ada kacukan Melayu Putrajaya punya tuanku. Bapa saya dulu Kelara juga ada mari. Berjaya tapi tipulah, tipu jadi Melayu, tipu IC. Saya punya ama dia sudah tinggal. Kami tinggal di Kelara. Sekarang ni saya datang mari dari Kelara juga nak mau jadi rakyat Putrajaya tuanku. Kau ni apa hal? Kejap mimpi, kejap kau datang nak jadi rakyat sini. Apa ni? Kau faham tak ini pertandingan apa? Bodoh. Kamu gagal, Kadir.
bayar denda. Aduh, ini macam matilah saya. Sekarang tibalah peserta yang terakhir, iaitu yang ke-1000. Dipersilakan. Ai, wanita. Mana boleh peserta wanita? Kan hadiah pertandingan ini ialah memperisterikan Puteri Beta. Mana boleh wanita kawini wanita? Hadiah tak penting, tuanku. Yang penting, cerita ini perlu disampaikan. Tuanku, 999 orang dah ni. Apa sangat perempuan ni? Ya. Baiklah. Jika kamu berjaya, Beta berikan hadiah yang lain. Tapi, kalau kamu gagal, bayar denda. Mohon ampun, tuanku. Nama Patik, Dangdut. Patik adalah cucu Tok Ayah Hitam, tabib diraja ketika nenda tuanku menjadi sultan dahulu. Tabib diraja Datuk Beta? Tak pernah dengar apa nama tu? Ya, tuanku. Sebab ia tersimpan di dalam akta rahsia rasmi, tuanku. Ceritanya begini. Suatu hari, nenda tuanku iaitu Sultan Al-Musibat Ibnu Mufsidun diserang penyakit kulit. Kurap, kayap, panau, pekong dan tokak penuh di badan, terutama celah-celah ketiak dan peha. Beratus-ratus tabib cuba mengubat tetapi gagal. Datuk Patik Tok Ayah Hitam akhirnya berjaya menyembuhkan. Tetapi selang 2 purnama kemudian, penyakit lain pula muncul. Tok Ayah Hitam, iaitu Datuk Patik yang ketika itu telah pun dilantik menjadi tabib diraja, mendapati ini semua bukannya penyakit berkuman. Sultan telah terkena sihir. Penyakit baru ni lebih bahaya. Patah dayung nama penyakit ini, tuanku. Patah dayung? Penyakit apa tu Penyakit orang lelaki, tuanku. Lemah tenaga dalaman. Oh, okey. Jadi? Penyakit ini sangat besar bahayanya, tuanku. Ada kesan sampingan. Sultan jadi murung, hilang keyakinan. Permaisuri pula selalu menengking-nengking sehingga Sultan menjadi sangat takut kepada permaisurinya. Diherdik, ditengking, disekeh. Tapi tak melawan pun. Datuk Patik akhirnya berjaya mengubatinya, tuanku. Dipendekkan kisah. Tiada saksi cerita kamu ni. Tapi Beta rasa Beta boleh percaya. Kamu gagal, Dangdut. Kamu akan didenda. Nanti dulu. Cerita belum habis lagi ni, tuanku. Oh, belum habis? Belum. Datuk Patik tak lama kemudian bersara dan tinggal di luar negara. Tetapi Patik telah diajarnya ilmu perubatan itu, tuanku. Minggu lepas, Datuk Patik meninggal dunia. Tetapi arwah sempat berpesan kepada Patik agar datang ke istana ini menemui tuanku, cucu Sultan Al-Musibat. Oh, jadi kenapa disuruhnya datang kemari? Menurut arwah Datuk Patik, penyakit itu telah pun menjadi penyakit keturunan. Almarhum ayahanda tuanku dulu meninggal dunia disebabkan penyakit inilah tuanku. Tetapi tuanku tak sempat lihat sebab ia sangat-sangat dirahsiakan. Hari ini, penyakit kurap, kayap, panau dan sopak serta penyakit patah dayung ini telah pun hinggap di batang tubuh tuanku. Inilah Patik datang nak merawat tuanku. Nak merawat Beta? Tapi Beta okey. Janganlah tuanku malu. Penyakit takut bini ni bahaya, tuanku. Bohong. Cerita kamu ni bohong. Tipu. Pengawal, tangkap dia. Cerita ini bohong. Beta tak patah dayung. Beta tak takut bini. Bohong. Ampun, tuanku. Dia berjaya buat tuanku kata cerita ni bohong, tuanku. Dia menang, tuanku. Dia menang. Tidak. Dia bohong. Pengawal, tangkap dia. Bohong. Dia menang, tuanku. Tangkap dia. Dia menang, tuanku. Dangdut telah dihukum buang negeri selama-lamanya. Walaupun cerita itu dikatakan bohong oleh Sultan, tetapi baginda berasa amat tertekan semenjak itu. Apa tidaknya, setiap kali baginda berjumpa pegawai istana, mereka tersengih-sengih menahan tawa. Setiap kali baginda turun ke majlis keramaian berjumpa rakyat, akan terdengar suara-suara sinis, patah dayung dan takut bini. Sekian sandiwara radio kali ini. Cerita ini dari himpunan cerita-cerita rakyat tetapi diolah semula dan diarah oleh Rona Sina. Pelakon-pelakonnya: Dikin sebagai Ketua Umum dan Bendahara, Acong sebagai Sultan, Nick sebagai Dangdut,
Pak An sebagai Mat Kepoh, Far sebagai Mat Ijam, Rosli sebagai Brahing dan Hadi sebagai Kadir. Jumpa lagi di lain cerita hanya di Radio Bangsar Utama. Berani langgar, laporan jelas.